أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum karabah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takabur dan membangga-banggakan diri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar? Daripada Jerantut ya? Alhamdulillah. Jadi selamat datang kepada yang hadir dalam program Tanyalah Ustaz, yang hadir ke studio daripada Jerantut, jauh datang ya. Alhamdulillah, selamat perjalanan. Dan juga kepada penonton-penonton di rumah yang menghayati program Tanyalah Ustaz. Dan tajuk kita hari ini satu tajuk yang sangat menarik, sangat penting untuk kita memahami, menghayati dan mengamalkannya. Tajuknya ialah hidup berjiran. Tajuknya ialah hidup berjiran. Jadi Alhamdulillah, semoga pertemuan kita di majlis ilmu ini dalam keadaan hati kita yang ceria, emosi kita yang tenang, kerana ilmu sangat berkait rapat dengan segala-gala ini. Ya, manakah mungkin kita nak boleh menghayati ilmu kalau kita jiwa kita tak tenteram. Jauh datang teringat pula rumah. Kata dia. Macam mana nak boleh memahami, menghayati dengan sebaiknya. Okey, jadi Alhamdulillah hari ini bersama dalam studio ini ialah rakan-rakan tetamu daripada daerah Jerantut, daripada pelbagai buah karya. Saya difahamkan daripada Kampung Kuala Tembeling, Kampung Sepial, daerah Jerantut, kemudian daripada Tebing Tinggi dan juga Kampung Som dan beberapa karya yang lain. Jadi selamat datang dan kembali kita fokus pada tajuk kita hari ini ialah hidup berjiran. Jadi apa laluan masuk kita ni? Cerita hidup berjiran ni. Satu tajuk yang saya kata tadi penting kita memahami, menghayatinya, dan bagaimana kita nak buat laluan kisah kita di atas hidup berjiran ni, dan ruang inilah yang akan kita manfaatkan untuk kita boleh bertanya, berinteraksi. Ya, para penonton boleh bertanya dan insya-Allah kita interaksi sama-sama supaya majlis ilmu kita ni benar-benar dirahmati Allah. Kita bersurai kita daripada majlis ini memang ada perkara baik yang kita dapat, dan utamanya adalah untuk kita membina satu kehidupan yang harmoni, kejiranan yang baik, saling berkasih sayang dan sebagainya. Jadi hidup berjiran tajuk kita hari ini dalam konteks ini adalah hubungan yang kita nak jaga sesama kita. Jadi masa yang ada kita manfaatkan sungguh. Saya kira sangat baiklah kalau saya bukalah ruang peluang ini kepada para penonton yang hadir jauh datang ni. Ya, naik bukit, turun bukit, lalu terowong, jumpa segala macam. Ya, jumpa hantu Kak Limah balik rumah ada jumpa. Ya, jadi dalam perjalanan, jadi saya biarlah kita bukalah ruang ini. Sesiapa yang nak ajukan soalan silakan, kerana kita terus meniti atas soalan inilah yang akan kita hadamkan ilmu kita di atas tajuk hidup berjiran. Okey, saya buka ruang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Ustaz, nama saya Haji Daud bin Talib daripada Kampung Teming, Jerantut, Pahang, Darul Makmur. Jadi bagi Ustaz, saya ingin mengukuhkan satu soalan ya. Tajuk yang telah Ustaz perkatakan tadi, iaitu hari ini sangat menarik nampaknya dan perlu kita fahami dan hayati ya.
Jadi dalam hal ini saya mohon Ustaz perjelaskan lebih mendalam atau lebih teliti ya. Apakah tuntutan dan kepentingannya kita menjaga hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, satu permulaan yang sangat baik daripada Tuan Haji Daud tadi ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, hebat orangnya. Baik, okey. Jadi dah dimulakan ya. Untuk kita lalui segmen pertemuan kita ni, kita dimulakan dengan soalan betapa pentingnya dalam hidup kita menjaga satu hubungan namanya hablum minan nas. Ya. Baik, sebenarnya dalam hidup kita ada dua tali hubungan yang sangat penting kita jaga. Yang pertama namanya hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Dan satu lagi namanya ialah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Hubungan dengan Allah artinya secara khusus kita bercakap, artinya kita jaga ibadah kita secara langsung dengan Allah. Sembahyang kita, ibadah yang diwajibkan, puasa di bulan Ramadan, Al-Quran yang kita baca, zikir, wirid dan sebagainya, sama ada ibadah fardu atau sunat, ini yang secara langsung dengan Allah, ketaatan kita pada Allah yang terpuncak daripada jiwa kita yang penuh kesyukuran pada Allah yang Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak dalam hidup. Satu lagi rupanya yang jangan kita abaikan namanya hubungan sesama manusia, sebab kita duduk sesama manusia. Tak ada siapa yang boleh menunggal berserahan duduk di atas muka bumi ini. Walau siapa dia sebenarnya mengharap memerlukan manusia yang lain, orang lain, teman yang lain dan sebagainya. Jadi yang kedua, hubungan yang kita kena jaga namanya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ya, artinya dalam konteks kalau kita bercakap ini kejiranan, dalam konteks tali persaudaraan qarabah, intipati daripada ayat yang kita dengar sebentar tadi. Ya Allah perintahkan kita jaga segala-gala ini, hubungan sesama manusia. Dan kena ingat ya, orang yang jaga hubungannya dengan Allah, ya alhamdulillah, baik sembahyangnya, wirid, zikir, ya Al-Quran dibaca, Allahu Akbar. Kadang zikir, wirid ni sampai gentel tasbih, sampai hangit tasbih, punya banyak berzikir. Tapi kadang-kadang dengan manusia tak baik. La ilaha illallah. Nak senyum dengan orang pun payah, dah muka tak lawak. Ya, nak senyum pun payah. Masya Allah. Dengan jiran tak pernah molek, ya, dengan sahabat tak pernah nak betul. Jadi artinya orang begini, apatah lagi kalau satu sikap yang pernah ditanya pada Rasulullah tentang seorang hamba Allah. Wanita di zaman Nabi ditanya tentang ibadahnya hebat. Taqumul lail. Dia boleh bangun di malam hari, menghidupkan malam dengan ibadah. Wa tasumun nahar. Berpuasa di siang hari. Tetapi apa perangainya? Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia sentiasa menyakiti jiran dengan lidahnya. Ibadah hebat, hablum minallahnya hebat. Tapi perangai dia ni apa dia? Dia selalu menyakitkan hati jiran dengan lidahnya. Yang ini orang kata mulut laser. La ilaha illallah, mulut tak ada insurans. Jadi tanya pada Nabi, Nabi kata apa? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Wahya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah. Jadi sebagai respon awal daripada soalan Tuan Haji Daud tadi, artinya kita memulakan di atas tajuk hidup berjiran. Dalam konteks kejiranan, hablum minan nas yang kita kena jaga. Artinya dua tali kita jaga. Dengan Allah kita kena baik, dengan manusia kita kena baik. Akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Okey, kita dalam pertemuan Tanyalah Ustaz. Saya kira peluang yang soalan di atas tajuk hidup berjiran, dan silakan ya, sesiapa yang ingin mengajukan soalan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Rohani binti Muhammad Noor ingin bertanya kepada Ustaz, apakah tanda-tanda manusia yang mendapat kebahagiaan dalam hidup yang boleh dikaitkan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini? Allahu Akbar. Yang menyoal nampak bahagia sungguh nampaknya. Ya, siapa Allahu Akbar, siapa tak nak bahagia dalam hidup? Ya, apa arti hidup ini kalau terpenuh dengan sengsara dan derita? Benarlah kata-kata ini, hidup ini terlalu singkat. Malang jika kita penuhkan dengan sengketa dan air mata. Hidup tak lama. Kita bukan macam zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun. Ya, nabi-nabi dulu ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad 60, 70 tahun, ya. Yang ada dalam majlis kita ni mungkin yang paling lama agak siapalah kalau kita tengok, ya. Tak lama umat Nabi. Zaman Nabi Nuh dulu kalau dia berborak, orang dululah.
Awak pencen bila? Adalah 600 tahun lagi. La ilaha illallah. 600 tahun lagi nak pencen. Jadi umat Nabi ni, jadi dalam hidup tak lama ni kita nak hidup yang bahagia. Jadi respon pada apa yang diajukan tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Abu Naim dalam Hilyatul Awliya, dan beberapa riwayat-riwayat lain ya, arba'un minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Ya, saya ajak kita renung ni. Orang yang dapat 4 perkara ni, maka dia akan, itu tanda dapat kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, dia mendapat isteri yang salihah. Dapat isteri yang salihah. Allahu Akbar. Bukan nama dia salihah, dah. Ya, isteri yang salihah, menepati ciri-ciri yang baik. Kemudian dia ada wal maskan al wasi, artinya ada tempat tinggal yang lapang. Ya, tempat tinggal yang lapang. Dan yang ketiga, ni fokus. Orang yang dapat hidup bahagia, dia akan dapat jiran yang baik. Dan yang keempat, dia memiliki kenderaan yang selesa. Jadi lawan daripadanya adalah orang yang dapat keburukan, tanda hidupnya tak bahagia. Dia berlawan daripada tadi. Yang pertama ialah dia memiliki jiran yang buruk, yang jahat, isteri yang tidak baik, tempat tinggal sempit, dan kenderaan yang buruk, kenderaan yang tak baik. Jadi artinya kita dah mula respon terhadap tajuk ini. Hidup berjiran ni salah satu item, salah satu juzuk yang penting yang kita kena bina dan jaga dalam hidup kita untuk terbina sebuah kehidupan yang bahagia, tenang, damai, harmoni. Maka salah satunya adalah kita mendapat jiran yang baik. Allahu Akbar. Ya, kerana kita nak hidup kita senang, ya, bersama dengan hati yang tenang. Apa arti hidup yang senang tapi hati tak tenang? Terbakar hutan, nampak asapnya terbakar di hati, siapa yang tahu? Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana ya, untuk kita hayati tajuk kita, hidup berjiran. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur dan syukur pada Allah. Kita masih lagi berada dalam taman ilmu yang diistilahkan taman syurga dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan tajuk kita hidup berjiran. Dan hari ini alhamdulillah tetamu undangan yang datang ke studio, rakan-rakan daripada beberapa qaryah daripada daerah Jerantuk, Pahang ya. Baik, okey. Are you okay? Ya, kalau okey, alhamdulillah, kita go terus. Tajuk kita hidup berjiran, artinya kita bercakap tentang kejiranan. Salah satu perkara penting yang kita kena jaga dalam kehidupan kita, apa yang diajukan tadi, hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, dan kita sangat hidup bermasyarakat. Okey, peluang yang berharga ni kita buka untuk diajukan soalan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Badariah binti Yusuf ingin memukakan satu soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Dan harap Ustaz huraikan apakah kategori-kategorinya. Allahu Akbar. Yelah, kita bercerita jiran. Apa itu jiran? Alhamdulillah, jiran tu maknanya. Ya, apa makna jiran? Ya, kan cakap jiran. Rupanya ialah, kita lihat jiran ni dia daripada kalimah Arab asalnya. Al-jar, ya. Dah jadi bahasa kita dah jadi bahasa Malaysia kita sebut jiran, ya. Jadi jiran ni artinya kalau membawa terjemahan mudahnya adalah yang hampir, yang dekat, ya. Jadi dalam konteks kita bercakap kejiranan dalam Islam ni, yang dimaksudkan dengan jiran ada beberapa huraian para ulama, seperti ada yang meletakkan jiran itu adalah mereka yang bila mana dilaungkan azan daripada jarak rumah kita tanpa pembesar suara, dia boleh dengar seruan azan kita, maka sejauh lingkungan itulah kita dinamakan jiran pada kita. Ya, ada pandangan begitu. Ada yang meletakkan bahawa adalah jiran adalah mereka yang berada dalam satu lingkungan yang dapat mendengar iqamah. Ini satu pandangan. Tetapi yang masyhurnya berdasarkan pendapat masyhur dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan para tabi'in seperti Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Az-Zuhri dan lain dalam menyebut bahawa jiran ini dalam lingkungan 40 buah rumah dari seluruh sisi penjuru. Jadi artinya ke depan 40, ke kanan 40, ke kiri 40, ke belakang 40. Zaman sekarang ke atas 40, ke bawah 40. Dia dah bertambah dah ya. Jadi dalam lingkungan semua ni 40 ni, maka inilah dinamakan jiran kepada kita. Allahu Akbar. Jadi maknanya kalau kampung sepiat tu makna satu kampung tu jiran.
40, itulah jiran. Itulah jiran kita. Ya, jadi kategori jiran ni dia dipecahkan pula. Ada jiran yang 3 hak yang kita kena jaga, ada jiran yang 2 hak yang kita kena jaga, dan ada jiran yang hanya 1 hak yang kita kena jaga. Apa 3, 2, 1 ni? Yang pertama, jiran yang Muslim, sama kalimah syahadah, sama kiblatnya, Al-Quran yang sama, Nabi yang sama, Allah Tuhan yang sama. Yang kedua, hak pertama artinya di jiran, dia adalah sama seagama dengan kita. Yang kedua, dia ada pertalian karabah, dia ada pertalian saudara dengan kita. Dan yang ketiga, dia jadi jiran dengan kita. Ya. Jadi hak yang pertama, ada golongan pertama, kategori pertama yang ada 3 hak yang kita kena jaga. Yang pertama sebab dia seagama, dia ada pertalian saudara, dan dia kemudian jadi jiran dengan kita. Kategori yang kedua adalah jiran yang sama seagama. Satu, kemudian jadi jiran dengan kita, cuma dia tak ada pertalian saudara. Ya, dia tak ada pertalian darah atau persemendaan. Ya, contoh mungkinlah kalau dalam konteks kita yang daripada Pahang sebagai duduk Pahang, ada yang datang daripada Sabah sebagai contoh, negeri yang lain, berarti secara pertalian saudaranya tak ada, ya, tetapi dia ada ikatan syahadah. Ya, tapi karabahnya tak ada. Jadi ada 2 hak. Yang satu lagi artinya jiran yang tidak ada pertalian saudara, tidak ada hubungan agama, dia orang kafir tapi jadi jiran dengan kita. Mana bahasa Amin Chat itu saudara, jiran jugalah kalau ada orang Kuala Temlik tu, ya. Ya. Dia bukan agama seagama dengan kita. Dia bukan ada pertalian saudara dengan kita, bukan ipar duai, bukan apa semua ni lah. Kemudian tapi dia jiran dengan kita, duduk dengan kita, dekat dengan kita. Maka maknanya dia ni adalah tetap ada hak yang kita kena jaga. Oh, mentang-mentanglah dia bukan ada pertalian saudara, bukan ada hubungan agama, kita boleh sia-siakan dia. Kalau dia sakit melolong tengah malam sakit, lantaklah dia bukan saudara, aku tak ada kaitan langsung. Tak boleh macam tu. Ya, ataupun kita tengok dia punya tempat, kita nak bagaimana dengan jiran kafir ni, kena jaga. Ya, tengok tempat ibadat dia sebagai contoh, mentang-mentanglah kita tahu okeylah dia tak betul, tapi kita boleh curi buah limau, buah apple dia. Ya, tak apa, halal katanya. Mana boleh halal, ya. Ya, okeylah. Jadi artinya soalan tadi jelas, jiran, okey, dan kategorinya. Okey, masa yang ada kita manfaatkan. Silakan siapa yang ingin mengajukan soalan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bahagia Ustaz, nama saya Ahmad Anwar Wancit. Persoalan saya berbunyi, minta Ustaz perjelaskan apakah langkah-langkah yang mesti kita laksanakan bagi membina kasih sayang dan ukhuwah sesama Islam, lebih lagi dalam konteks kejiranan kita pada hari ini. Terima kasih yang diajukan Tok 4 saya rasa ni, cara mengaju soalan tu macam ketua kampung kayaknya. Ya, alhamdulillah. Baik, okeylah. Ini sebenarnya inilah yang kita impikan, artinya satu hidup yang harmoni, hidup masyarakat yang saling hormat menghormati, ya. Jadi soalnya bagaimana langkah-langkah yang kita kena buat. Ingat, ya, membina mengambil masa meruntuh sekelip mata. Nak bina kasih sayang mengambil masa, malah mungkin sepanjang masa. Tetapi kalau nak runtuhkan hanya sekelip mata. Kalau nak jadi sebab berkelahi, mudah saja. Kambing lembu pasal dah beramuk, ya. Tapi nak kasih sayang, nak ukhuwah, ni yang payah. Jadi, tapi soalnya kita kena bina. Sebab tuntutan berukhuwah bukan pilihan. Mesti kita buat. Ya, tuntutan untuk kita membina keharmonian bukan satu pilihan. Artinya sama ada kita pilih nak harmoni atau tidak. Kita mesti membina hidup yang harmoni. Jadi sebab itu apakah langkah-langkah, ya? Langkah-langkah ni kita bercakap dalam suluhan agama kita, kerana Nabi SAW membina ukhuwah yang begitu hebat. Nabi mulakan dengan sama-sama kita kembali dalam jawapan mudahnya, kembali berpegang pada tuntutan agama. Sama-sama. Apa yang ada dalam tuntutan agama bermula dengan iman. Ya, kerana iman ni sebagai akar
Ya, jadi setiap kita untuk membina ukhuwah, kasih sayang, perpaduan dan sebagainya, dan lebih dalam konteks kejiranan, sama-sama kita kena menyuluh soal iman, bagaimana iman yang ada dalam diri setiap kita. Ini paling asas ya. Kerana daripada iman ni bila kita sedar adanya Allah, adanya akhirat, adanya malaikat, adanya syurga, adanya neraka. Ya, kenapa soal iman sehingga Nabi SAW menyebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, kata Nabi. Siapa? Mereka yang Nabi sebut sekian dalam konteks kejiranan ada sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman pada Allah datang, kita nak hormati sahabat, teman. Ya. Okey, jadi bermula dengan iman, barulah akan lahir pada diri kita, akan lahir ibadah. Kita nak melaksanakan ibadah. Kemudian akan membuahkan akhlak yang baik. Daripada ibadah yang baik akan membuahkan akhlak yang baik. Di sinilah langkah-langkah yang kita kena bina. Daripada akhlak inilah maka lahirlah kemesraan dan lahirlah ukhuwah dan sampailah perpaduan yang kental. Ya, jadi akhlak ni yang kita kena bina. Siapa berkenal orang tak molek, tu tak? Allahu Akbar, bakhil, kedekut pahit tai dum masin, kata Siti Piramli. La ilaha illallah. Yang datang minta derma tu siapa? Budak-budak tak dipegang duit. Ni kata ni contoh salah satu juzuk. Ada orang dalam satu masyarakat yang bakhil, yang sombong. Allahu Akbar. Sombong kerana harta. Kalau tayang kenduri tu, ai colok ke laut tu, kata dia. Panjang je rupanya nak menunjuk gelang dia sampai pakai ketiak tayang ke orang ni. Ni contoh ya. Jadi dia sombong dengan pada hartanya. Ada sombong kerana apalah yang ada jawatan, kedudukan. Jadi manakah mungkin kita akan lahir satu kehidupan harmoni bila mana ada sifat-sifat ini ya. Jadi langkah yang utama mesti kembali pada beragama, panduan dalam agama bermula dengan iman, ibadah, akhlak, ukhuwah dan lahirlah yang lebih kental kemudian perpaduan ya. Okey, ada masa lagi saya kira untuk kita buka soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Abdul Wahab bin Zulkifli daripada Kampung Sum, Jerantut, Pahang, Darul Makmur. Ya. Ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Mohon Ustaz terangkan apakah perkara-perkara yang menyebabkan terhalangnya terbinanya terbinanya sebuah kejiranan yang harmoni. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Saya kira soalan ni sebagai dah respon ya, sebagai menyambung kesinambungan lah daripada apa yang telah dibuka tadi. Ya, menghalang pula. Tadi nak langkah nak membina. Bila nak bina bersifat dalaman. Halangan yang bersifat luaran, yang mana perkara-perkara luaran yang kita kena ingat. Kalau kita umat Islam memang ada musuh yang Allah sini dah nyatakan, yang tak nak kita umat Islam ni berpadu, tak nak kita ni berukhuwah. Dan musuh yang jelas Allah nyatakan siapa dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya orang Yahudi dan Nasara tak akan redha kepada kamu, tak akan suka. Jadi artinya musuh ini Allah dah nyatakan merencana sekian lama nak pecah belah kaum Islam. Itu kita kena ingat. Jangan kita lupa kerana musuh sentiasa nak menyerang kita untuk memecahkan kita. Ini bersifat luaran ya. Tetapi yang syaitan dah bersumpah pada Allah. Syaitan. Ya, Allahu Akbar. Syaitan tak ada rehat, syaitan tak ada cuti. Ya, kita cuti sempena Deepavali. Syaitan cuti ke sempena Deepavali? Kita cuti sempena Malam Hijrah. Ya, syaitan tak cuti. Jadi syaitan ni dah memang dah bersumpah pada Allah nak jerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Jadi antara kerja syaitan adalah pecah belahkan hati umat Islam, pecah belahkan dengan jiran tetangga, pecah belahkan sama saudara dan sebagainya. Jadi faktor syaitan. Dan kemudian faktor yang besar adalah nafsu jahat, perkara buruk mazmumah yang ada dalam diri. Inilah yang menyebabkan menjadi penghalang yang dahsyat, yang tak membolehkan kita hidup harmoni,
yang menyebabkan kejiranan berantakan, masyarakat jadi runtuh kerana faktor-faktor ini. Baik, okey, terima kasih kerana kita masih lagi bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Kita akan kembali selepas ini di atas tajuk hidup berjiran, dan insya-Allah ketemu lagi selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton di rumah yang setia bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan terima kasih kepada rakan-rakan yang datang daripada daerah Jerantut, daripada beberapa qaryah ini untuk menghayati tajuk Tanyalah Ustaz hidup berjiran. Ya, di atas tajuk ini kita bercakap tentang pembinaan kejiranan. Tadi kita dah tahu jiran itu yang dalam lingkungan 40. Cuma kadang-kadang zaman sekarang kata rumah flat, rumah pangsa, rumah apartmen sekarang ni ialah ke atas 40 ke bawah 40 ni, ya, kita berada dalam satu kehidupan masyarakat yang ini cabaran kehidupan, ya, hambatan kehidupan, yang mana kadang-kadang terjadi dengan jiran pun saling tak kenal mengenal. Kehidupan sekarang. Ya, dan memang sekarang ni Allah, ialah sebab kita bercakap kedudukan masyarakat yang sama ada berkaitan dengan perkara-perkara jenayah, jadi takut kita. Ya, kalau orang beri salam kat rumah pun hari ni tak berapa berani nak jawab, nak buka pintu dah begitu dah. Ya, Assalamualaikum, kom hantu kom pula. Baiklah, okey ya. Tapi kita balik pada asas lah. Ni perkara sama apa juga, asasnya adalah bila mana agama ni menitik berat soal kejiranan dalam hubungan kemesraan. Ya, betul lah, kehambatan kehidupan, keadaan situasi hidup yang dah tak sama dulu dan sekarang, desa dan bandar, namun terasnya balik adalah itu langkah pertama dulu. Kenal, ya. Walaupun betul lah sentiasa kita sibuk, tapi kena ambil peluang. Kerana apa? Jiranlah orang pertama sampai, atau yang pertama kita minta tolong kalau berlaku sebarang masalah, musibah. Keluarga di kampung, karabah kita jauh, tapi yang paling dekat, jiran yang paling dekat. Berlakulah kebakaran sebagai contoh, ya, kena auzubillah perkara ini. Kalau berlaku kebakaran, siapa yang pertama kita minta tolong? Jiran yang paling dekat. Jadi asasnya adalah kemesraan. Artinya kita kena ta'aruf, kenal, berusaha kita mengenali. Sebab tu dalam konteks kemasyarakatan diikat, di mana kita hidupkan masjid surau, di situlah untuk pembinaan, ya, di situlah untuk pembinaan. Okey, masa yang ada kita buka pada kami, apakah hak dan adab-adab dalam kejiranan yang mesti kita jaga? Okey, terima kasih, ya. Betul lah, ya, tanpa adab hidup kita ni tidak ada nilainya. Maksudnya tanpa adab dan akhlak yang menjadikan manusia bernilai di sisi Allah dan di sisi manusia adalah soal kerana adabnya. Ya, menuntut ilmu ada adabnya. Ya, mencari rezeki ada adabnya. Berkeluarga ada adabnya. Jadi dalam kejiranan ada adab-adab dan hak-hak yang kita kena jaga. Sudah tentulah dalam masa yang terbatas ini tak bolehlah kalau kita nak pendetailkan seluruhnya. Sebab tu sangat disyorkan penonton di rumah yang ada, kita hadir ke masjid surau, hadir majlis-majlis ta'lim ilmu. Begini, ianya bukan segala-galanya, tetapi segala-gala boleh bermula daripada pertemuan begini, kerana dari sini mendorong kita untuk mencari ilmu. Jadi panduan yang diberikan oleh para alim ulama sebagai contoh, ya, antaranya hendaklah anda memulakan memberi salam kepada jiran. Ini kita dalam konteks hubungan hakul muslim. Orang muslim dengan muslim yang lain haknya ialah memberi salam. Beri salam. Salam molek-molek. Assalamualaikum. Ya, artinya salam tu lafaz yang mulia. Jangan salam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana pula salam? Hari ni salam sekarang salam SMS. Selekum, mekum, askum, akum. Ya. Ni memang potong belakang, ya. Okeylah, salam, ya. Ini hak kejiranan. Assalamualaikum. Berkelahi, salam juga. Mengorat, salam juga. Tak. Assalamualaikum, tak jawab, berdosa. Tahu pula dosa pahala. Yang dia mengorat tu tak tahu pula apa, ya. Okeylah, kita okey. Kemudian jangan terlampau banyak menanyakan tentang hal ehwalnya. Ya, kita bersembang interaksi, tapi pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan jiran kita tak selesa. Ni lansir ni beli kat
pasar malam mana ni nampak macam murah. Dia kan tak selesa, betul lah. Tapi kita banyak, artinya kita mencari keselesaan. Kemudian sudah tentu hak adabnya menziarahinya bila ia sakit dan melawatinya bila ia mati. Sama-sama merasakan kesusahan bila ada kematian di rumahnya dan menunjukkan rasa kegembiraan bila dia dapat sedih, kita gembira. Alhamdulillah. Atau jiran suk gembira, kita pula berduka. Okey. Kemudian sama-sama menyertainya dalam masa kesenangan dan kegembiraan. Senang atau susah. Memaafkan segala kesalahan dan kekhilafannya. Maafkan. Allahu Akbar. Ni yang payah ni. Nak maafkan orang. Nabi pemaaf yang hebat. Nabi pemaaf yang hebat, ya. Kemudian tidak melihat pandangan dari atas rumahmu ke dalam rumahnya sehingga anda dapat melihat auratnya. Ini kena jaga ni. Dalam hidupkan jiran yang berdekatan, rumah yang dekat-dekat. Artinya kena usaha tutup, ya. Jangan. Ini memang satu larangan lah, ya. Kerana auratnya. Tidak menyempitkan perasaannya umpama dengan meletakkan sebatang kayu pada dinding rumahnya yang menyebabkan sempit perasaan, hatinya jadi derita, ya. Kemudian tidak menyempitkan perjalanan menuju ke rumahnya, laluan ke rumah tu telah terhalang, ya. Kemudian tidak menunjukkan pandanganmu pada apa-apa di bawah menuju pandangan ke dalam rumahnya. Bila jiran balik, kita tengok aja apa dicebek kat jabek tu. Dibawa dekat beg tu, tengok, oh durian musang king. Tahu, ya. Jadi artinya buat-buat tak nampak je lah, ya, arti apa yang dibawa. Kemudian hendaklah menutup segala keaiban dan kecelaan yang mungkin berlaku daripadanya. Ada cacat cela jiran, jangan cerita pada orang. Ni yang masalah kita ni. Kita hak tu lah suka cerita. Memang tak tahu dia tu benda. Suara tu lagi sensasi lah, ya. Dia tu suara. Kita ni yang jadi hancur ni. Patut bila ada aib, ada salah, diam, ya. Jaga betul lidah kita, jaga mulut kita, jangan sebarkan. Kemudian meringankan dirinya dari menanggung malapetaka yang menimpanya. Ni. Artinya dalam hak adab kejiranan, bila kawan kita, jiran kita ditimpa musibah, maka kita berusaha nak ringankan apa yang ditanggungnya. Ya, sama ada meringankan tu kalau musibah mungkin dengan kita membantu di sudut keuangan, atau kita bantu daripada sudut moral support kita, artinya kita beri sokongan moral. Ya, kita memberi satu kegembiraan dalam hatinya. Kemudian apa kata lagi, jangan lalai memerhatikan rumahnya di masa-masa ia tiada di rumah. Jiran, sebab tu dalam kejiranan ni lah kadang kita terlepas pandang, ya. Kalau kita nak ke mana, kena kita nak musafir balik ke mana seminggu tak ada, jadi beritahu. Kadang jiran tak tahu, tengok satu lori datang, rupanya lori ni rupanya hak jiran, rupanya perampok. Habis satu rumah diangkatnya. Sebab apa? Jiran ni dia tak beritahu yang dia nak musafir. Kena ambil tahu, ya. Kena jaga tepi kain orang. Kena ingat tu. Ya, kita kata jangan jaga tepi, kena jaga tepi kain orang. Artinya kena ada kepedulian dalam bermasyarakat. Kena ambil tahu. Ya, jiran kita ni kalau balik berapa lama, tinggalkan nombor telefon, handphone, boleh hubungi kalau ada masalah. Ya, jadi jangan lalai memerhatikan rumahnya di masa-masa kadang-kadang orang membawa khabar berita ni, Nabi kata apa? Laisal khabaru kal muayanah. Bukanlah khabar itu seperti apa yang terjadi. Bukanlah khabar seperti apa yang berlaku. Ya, jangan mudah kita terpedaya, terperangkap dengan apa yang dicerita oleh orang. Artinya kita dengar lebih awal, kalau rasa itu tak apalah, ya, saya berdiam diri, saya tawakuflah. Hentikanlah, ya. Jangan terus kita cepat. Akhirnya mulanya kita molek, mulanya kita berukhuwah, lepas tu jadi lain macam. Dah hilang kemesraan, tak berapa sedap nak bersembang, hati dia rasa lain. Rupanya dah sampai maklumat-maklumat yang negatif yang terus kita percaya, yang terus kita terima. Ya. Kemudian palingkan pandanganmu daripada melihat isterinya dan jangan isteri jiran. Mana boleh. Isteri itu pula keluar pakai baju kelawar pula.
La ilaha illallah. Ya, tahu kau. Ya, lama pula tengok bibik di sebelah. Bibik tu umur 90 dah. Ya, lama tengok khadam, artinya tak boleh ya. Ini memang kena jaga ya. Ini balik soal hukum, pandangan mata. Arti sebab tu kalau kita memberi salam kepada masuk rumah orang tetamu menjadi tamu, jangan kita terus di depan pintu. Kita ke tepi ya. Sebab kalau dia buka pintu, kalau kita terus duduk depan pintu, terbuka, dah nampak dalam rumah yang mana mungkin ketika itu auratnya terbuka. Ya, jadi kena duduk di sisi sebelah. Jangan bertentang terus dengan pintu, ya. Ya, dengan anak-anak jiran kena ucapan dengan perkataan yang baik. Nyakat budak nombor 1. Itulah dia. Pantan tengok budak nyakat antu jemalan tanah. Kalau suka sangat budak tu sikit nyesakat sunat. Baik sikit gededeh. Ni hancur. Kerja menyakat ni nombor 1. Ya, jadi jangan kita kena bagi didikan yang baik. Artinya kepada anak-anak jiran, anak jiran, anak kita, anak orang, anak kita, anak orang. Hari ni anakku bukan anakku pula dah. Anak sendiri dah bukan jadi anak sendiri dah. Sama ada daripada perkara agama, sudah tentulah asasnya. Kalau kita ada ilmu agama, kita memimpin, ataupun dalam ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Ya, kita tahu berniaga, kita ada pandai, ada kemahiran apa-apa, jangan tak nak beritahu, jangan tak nak beritahu. Beritahu kah? Habislah bisnes kita. Dia lebih mahir pada kita. Ya. Biar artinya kita ada perkongsian. Perkongsian. Artinya sama kita share. Suatu nikmat akan bertambah bila dikongsikan. Dan suatu kedukaan akan berkurangan bila kita kongsikan. Saya ulang balik. Satu nikmat akan bertambah kalau kita share sama-sama. Macam hari ni kita hadir sama-sama dalam majlis ilmu. Share sama-sama, dapat nikmat, dapat ilmu. Betul tak ni? Betul tak? Kita ada masalah, kita share dengan kawan, cerita, tanya, sembang. Rasa hilang. Okey, jadi jangan kita kan ada sharing. Baik, jadi sebab tu semua nikah sekalian. Ni adab ni banyak lah. Apa yang diajukan tadi sebenarnya tak cukup dengan hanya sekadar apa yang kita dengar ini. Diberi panduan oleh para alim ulama. Begitu banyak hak yang kita kena tunaikan. Begitu banyak perkara yang mesti kita laksanakan. Kerana itu kaitannya adalah hidup berjiran. Hidup kita senang, hati kita tenang. Al-falah di dunia, al-jannah di hari akhirat. Kita akrab dengan Tuhan dan kita rapat sesama insan. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Jangan ke mana-mana, hidup berjiran. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga yang penonton di rumah kerana masih setia bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan tajuk kita hari ini ialah hidup berjiran. Semangat untuk menghayati tajuk ini. Okey ya, kejiranan. Kita akan buka soalan. Dalam masyarakat ni macam-macam jenis manusia ya. Macam-macam lah manusia. Ada yang jenis memang tak bercampur dengan orang. Dia tutup pintu, tingkap, tak tahu apa. Dia tak bercampur dengan orang. Ada jenis macam ni manusia ya. Sedangkan Islam tidak mau begitu ya. Allah perintahkan kita berhubung. Nabi datang artinya menghubung silaturahim. Suatu Nabi sebut apa dia? Silman qata'an. Hubungkan dengan orang yang memutuskan kamu. Ya, hubungkan wasilul arham, hubungkan tali silaturahim, tali persaudaraan. Jadi artinya ada jiran yang jenis macam ni, memanglah ni masalah lah ya. Tetapi berusahalah kita bagaimana nak termasuk ya. Artinya kita bagaimana nak bawa supaya masyarakat ni menghayati hidup berjiran, ada kemesraan, boleh berinteraksi, boleh berhubung dengan orang lain dan sebagainya lah ya. Ini rencah-rencah dalam kehidupan manusia, pelbagai ragam watak manusia. Ada yang mudah mesra dengan orang, ada yang sampai sudah tak boleh nak mesra dengan orang, ada yang tak suka bermesra dengan orang, ada yang tak selesa kalau tak ada orang.
Ini manusia yang pelbagai. Jadi kepelbagaianlah kita duduk. Jadi kita nak sesuaikan diri kita dalam suasana ini dan agamalah kata menjadi panduan ya. Okey, kita ruang yang ada silakan yang masih ingin mengajukan soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiran yang bukan beragama Islam. Terima kasih Ustaz. Ya. Macam mana tadi ya kita jiran ni ada hak dan tadi dah ada sekali sentuh sepintas lalu jiran yang bukan beragama Islam. Baik, kita bercakap dalam konteks dakwah lebih awal ya. Yang pertama dan utama adalah adakah kita menjadi juru dakwah. Ya, juru dakwah ni ini sikap seorang mukmin dikena jadi dai. Nabi SAW terus-terusan pergi berdakwah kepada orang musyrikin, lebih-lebih lagi kepada siapa? Penentang-penentang yang dahsyat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan asalnya, nama-nama besar dalam sejarah ni. Soal dakwah. Sejauh mana kita berdakwah pada mereka? Oh, Ustaz, kamu tak pandai berceramah. Yang mana nak berdakwah? Dakwah ni terbagi pada dua. Dakwah bil lisan, dakwah dengan perkataan, dan dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak. Yang ni yang kita kena jaga sungguh. Oh, mentang-mentang dia tu orang kafir, kita nak main luku kepala je. Ya, bila cakap kasar, tak. Ya, kenapa Nabi sendiri ada seorang yang sangat lunak perkataannya, pemaaf yang hebat, sehingga akhirnya berbondong manusia memeluk agama Allah kerana melihat akhlak Nabi. Jadi tuntutan pertama kita bercakap dalam konteks kejiranan yang bukan beragama Islam, kita tanya pada diri kita, ada tak kita berbuat sesuatu untuk menarik dia kepada agama Allah? Ingat Allah walaupun tak mampu dengan perkataan, dengan tingkah laku kita, dengan perangai akhlak kita yang molek. Ya, kadang-kadang orang tak tertarik dengan Islam. Kenapa? Kerana perangai kita umat Islam menipu lebih pada orang. Kalau 10 bercakap, 11 tak boleh percaya. La ilaha illallah. Ya. 11 tak boleh percaya. Ni payahnya dah. Ya. Ni kata bilhal. Baik, dalam konteks jiran yang bukan beragama Islam ni, ingat tadi jiran ada hak kategori ialah dia tak ada pertalian agama, dia tak ada hubungan agama, dia tak ada pertalian karabah saudara, tetapi dia kafir jadi jiran, tetap ada hak yang kita kena jaga. Antara hak-hak yang kalau kita lihat ya, kalau hak-hak tadi termasuk menyinggung perasaannya, ini semua adalah hak kerana ini naluri manusia. Sebagaimana kita tidak mahu kita disakiti, maka jangan kita sakiti hati orang lain. Sebagaimana kita tak mahu kita dijatuhkan maruah, maka jangan kita menjatuhkan maruah orang lain. Sebagaimana kita nak kita ni dihargai, maka berusahalah kita hargai orang lain. Ya, ini dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jiran walaupun dia kafir, dakwah kita kena buat mengajak dia pada agama Allah, dan dalam hubungan kejiranan tetap kena jaga segi hormat menghormati, saling kita berkasih sayang, yang dalam batasnya. Janganlah sampai melebihi batas, mentang-mentang dia kafir nak berjiran punya baik. Waliyadin, kamu agama kamu, kami agama kami, ya. Jadi terasnya kita jaga akhlak, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya memukakan kepada Ustaz, dalam melaksanakan tuntutan kejiranan, apakah tuntutan dalam pelaksanaan hak yang mesti kita utamakan? Sekian. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Wan Rosnani, 21 Adnan. Kak Wan Rosnani, Allah sedap namanya. Baik, apa ni mendetailkan ya. Baik, masa kita yang ada ni. Jadi turutan-turutan hak yang kita nak
paling dekat dengan rumah kita. Tu yang paling utama yang kita kena jaga. Hadis Nabi SAW menyebut tentang ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki 2 jiran dan kepada mana satukah nak aku berikan hadiah? Ada 2 jiran, yang mana satu? Maka baginda bersabda, kepada yang lebih dekat dengan pintu rumah kamu. Ya, okey. Kemudian jiran Muslim yang memiliki hubungan kekeluargaan. Yang ada memiliki hubungan kekeluargaan, itu kita kena utamakan. Kemudian jiran Muslim yang berilmu dan alim serta memiliki kelebihan, nanti keutamaan orang jiran kita orang alim. Dah pergi pada turutan yang ketiga. Yang keempat, jiran Muslim yang soleh dan ahli ibadah. Ya, ini semua adalah turutan-turutan dalam kejiranan. Baik, okey. Pada kita kebaikan, terbina satu kehidupan harmoni, hidup kita dalam kejiranan dalam keadaan yang baik, ukhuwah yang baik, kasih sayang yang baik, kemesraan yang hebat, ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam segmen seterusnya, dan sama kita mohon menadah hati kita pada Allah, memohon menadah tangan kita pada Allah, memohon pada Allah semoga kita mendapat kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruq ma'suma. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa la tu'aqibna mimma fa'ala asfa minna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil ولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan sekalian yang datang jauh daripada qaryah-qaryah daripada dalam daerah Jerantut yang bersama di studio ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Hidup Berjiran. Semoga Allah rahmati kita bersama, dan insya-Allah kita akan ikuti seterusnya di atas tajuk ini keesokan hari insya-Allah, ya. Jadi semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah. Sekian, ampun maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.